Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani. Pihak panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim ataupun IPCC memberikan laporan yang terkini dari 3 laporan yang mereka keluarkan semalam berkaitan dengan memperincikan konsensus global mengenai sains iklim. Laporan terkini juga memfokuskan bagaimana perubahan iklim menjejaskan alam semula jadi dan juga masyarakat serta perkara yang boleh kita lakukan untuk menyesuaikan diri. Tetapi dengan nada yang tegas dan juga kecewa, Setiausaha Agong PBB misalnya mengatakan bahawa penyesuaian ini perlu dilakukan dengan segera kerana ia melibatkan nyawa, ia melibatkan alam sekitar, ia melibatkan tempat kehidupan masyarakat yang terkesan akibat perubahan iklim. Apabila kesan iklim semakin teruk, ia akan bertambah buruk, maka meningkatkan pelaburan dan juga menjadi penting untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan beliau merasakan kecewa kepada kerajaan di seluruh dunia, termasuk juga syarikat multinasional dan juga pihak-pihak yang berkenaan dan pemegang taruh berkaitan dengan perubahan iklim. Setiausaha Agong PBB mengatakan masa tidak menyebelahi bumi dan pihak semua yang terlibat perlu melakukan perkara yang betul pada waktu yang betul pada ketika ini untuk memastikan cuaca dunia boleh dikawal dan apa yang dikatakan perubahan iklim itu dapat diadaptasi dan dilakukan mitigasi dengan segera walaupun terpaksa mengeluarkan kos yang begitu tinggi. Jadi untuk melihat perkara ini, kita ada pakarnya yang sentiasa memantau dan juga melakukan penyelidikan berkaitan dengan perubahan iklim. Kita bersama Profesor Dr. Fredelin, pakar klimatologi dan juga pengurusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Assalamualaikum, salam Tuan Haji. Ya. Terima kasih menjemput saya sekali lagi ke studio. Ya. Walaupun kita lakukan secara online ya. Saya rasa terima kasih kepada Asura Awani kerana isu perubahan iklim ni satu isu yang sangat penting ya. Kebetulan semalam laporan IPCC ketiga dikeluarkan. Jadi sesuai sangatlah untuk kita bincangkan bersama dalam wadah di Asura Awani pada kali inilah. Prof, adakah kenyataan kecewa yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PBB berkaitan dengan laporan terkini ini bahawa kerajaan dan juga dunia kebanyakannya lambat bertindak, mereka banyak berretorik, mereka banyak memberikan laporan tetapi di lapangan ataupun apa hasil yang didapati amat mengecewakan, suhu dunia terus meningkat, apa yang disasarkan kemungkinan tersasar. Jadi apa pandangan Prof? Betul Tuan Haji. Saya rasa ekspresi Setiausaha Agong PBB itu tepat sekali bahawa masa ataupun peluang untuk dunia mengekang pemanasan global ini di bawah 1.5 itu semakin mengurang ya. In fact suhu telah mencapai sekitar 1.1 darjah Celsius ataupun 1.2 sekarang ya. Berbanding dengan suhu sebelum pra-industri di Eropah. Jadi saya kira seperti yang dilaporkan dalam laporan ini peluang kita semakin lama semakin sempit ya. Tapi itulah dunia sekarang tidak berada dalam kedudukan yang baik. Kalau mengikut apa yang dilaporkan, langkah-langkah drastik perlu dilakukan dengan segera ya untuk mencapai target pemanasan global di bawah 1.5 darjah Celsius. Tuan Haji, kalau saya boleh bagi sedikit maklumat kepada para penonton. Ya, silakan. Mungkin para penonton kurang memahami tentang
struktur panel antarabangsa antara kerajaan Badan Perubahan Iklim ini ya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Intergovernmental Panel on Climate Change ini. Sebenarnya ada 3 laporan, 3 volume begitulah. Laporan pertama dikeluarkan pada tahun tahun Ogos tahun lepas, daripada kumpulan kerja 1, dan saya pun terlibat dalam laporan ini. Dan dikatakan bahawa salah satu key finding ataupun message utama daripada laporan itu menyatakan bahawa perubahan terkini dalam sistem iklim dunia bersifat boleh dikatakan bersifat menyeluruh, berlaku dengan pantas, meningkat secara mendadak, dan apa yang dicerap di merata pelosok dunia ini boleh dikatakan tidak pernah berlaku dalam ribuan tahun sebelum ini. Jadi laporan ini menyatakan bahawa keadaan itu akan bertambah teruk sekiranya langkah tidak dapat diambil untuk mengurangkan pembebasan gas-gas rumah hijau ini. Dan selepas laporan daripada kumpulan kerja 1 ini, laporan kerja kumpulan 2 diterbitkan pada bulan Februari yang lepas. Mesej utama laporan ini menyatakan bahawa bukti-bukti saintifik tidak dapat disangkal lagi bahawa perubahan iklim ini adalah satu ancaman paling besar kepada manusia, tamadun dan kehidupan manusia serta kesihatan planet bumi. Dan sekiranya dunia gagal menangani masalah ini, gagal untuk menurunkan pembebasan gas-gas rumah hijau ini dan mengekang pemanasan global pada had 1.5 darjah ini, maka impak itu kepada manusia, kepada tamadun manusia, pada kehidupan manusia, kepada alam sekitar akan menjadi semakin teruk, akan seiring dengan peningkatan suhu dunia itu. Kemudian kumpulan kerja yang terakhir ini, kumpulan kerja 3 yang laporannya baru keluarkan semalam, menyatakan bahawa dunia tidak berada pada kedudukan untuk mengurangkan had 1.5 ni, pemanasan pada had 1.5 ni tidak berada pada kedudukan yang baik. Maknanya di situ masih banyak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kita memastikan bahawa pemanasan global boleh dihadkan 1.5 dan impak boleh diminimumkan dan kehidupan, kelangsungan hidup itu boleh diteruskan dengan baik tanpa ada banjir yang seperti apa yang kita alami di Malaysia baru-baru ini, di Selangor baru-baru ini. Tuan Haji? Ya, Prof. Jadi ketiga-tiga laporan nampaknya ada konsensus yang besar di kalangan para saintis dan juga mereka yang berada dalam semua jawatankuasa panel berkaitan dengan perubahan iklim ni, iaitu bahawa perubahan iklim memang memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada dunia dan bumi pada ketika ini, dan ia berlaku lebih cepat dari sangkaan ataupun jangkaan saintis. Mungkin boleh Prof jelaskan? Memang begitu ya, Prof. Tuan Haji ya, daripada laporan yang dikeluarkan, ia menunjukkan bahawa impak yang telah dirasai ataupun dialami di merata pelosok dunia dengan pelbagai fenomena bencana iklim seperti banjir, seperti kemarau, gelombang haba, kebakaran hutan. Semua ini seperti yang mungkin para penonton kalau sentiasa mengikuti apa yang berlaku di berita-berita di dunia lah. Daripada selatan ke utara, daripada timur ke barat, hampir semua negara-negara mengalami
bencana berkaitan iklim yang seperti begini yang membawa kemusnahan, impak yang begitu besar kepada negara-negara di dunia, terutama di negara-negara membangun, negara-negara miskin, terutama di rantau seperti di Afrika, di Asia. Impaknya lebih kuat ataupun kesannya lebih kuat kerana keupayaan mereka untuk berinteraksi mungkin kurang berbanding dengan negara maju begitu ya. Jadi impak yang begitu seperti yang disebut oleh dalam laporan kumpulan kerja 1 itu bersifat menyeluruh, berlaku secara mendadak, itu seolah-olah menandakan bahawa kalau misalkan dalam laporan IPCC dalam kitar kelima sebelum ini dan sekarang kita ke-6 itu seolah-olah macam membayangkan bahawa bila kita melihat impak berlaku begitu drastik sekali. Jadi bayangkan saja kalau sekiranya perubahan iklim ini akan berterusan dan tidak dapat ditangani dan pemanasan global itu melebihi 1.5, melebihi 2 darjah sehingga 3 darjah ataupun 4 darjah di penghujung abad 2100 begitu. Jadi saya ingat ini harus kita beri perhatian terutama di Malaysia kerana kita bukanlah satu negara yang orang kata tidak mengalami begitu, sebab pengalaman kita seperti banjir pada penghujung tahun 2021 misalkan, kita begitu terkesan dengan impak bencana berkaitan iklim ini dan pastinya perubahan iklim mempengaruhi keadaan sebegitu. Jadi kalau kita tengok rekod pun misalkan banjir ini berlaku peningkatan drastik ya daripada di Malaysia dan bukan hanya di Malaysia tapi di rantau Asia Tenggara dan juga seluruh dunia, meningkat begitu drastik kalau kita lihat rekod daripada beberapa abad yang lepas lah. Prof, dari laporan ini juga susulan daripada konsensus dunia untuk menjadikan 1.5 darjah Celsius satu sasaran perlu dikekalkan dalam menerima impak perubahan iklim dipersetujui sejak protokol ataupun piagam Paris 2016. Dan pada 5 bulan lalu baru sahaja dunia bersidang lagi di Edinburgh bahawa berkaitan dengan COP berkaitan dengan cuaca ini dan kita ingin melihat komitmen dunia mengekalkan 1.5 darjah Celsius itu satu perkara yang mungkin. Tetapi dengan laporan 1, 2 dan 3 dan apa yang dikatakan Prof tadi, nampaknya dunia ataupun kita sekarang kesentukan masa dan jika banyak perkara yang dikatakan menyumbang kepada pembebasan gas rumah hijau itu tidak dapat dilaksanakan ataupun terus berlangsung, maka dunia berada di landasan yang betul untuk menghadapi 3.2 darjah Celsius. Itu yang kita tidak mahu lihat ataupun rasa jika ia berlaku. Tetapi bagi Prof sendiri, apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan dunia dapat bersama-sama dalam hal ini? Betul apa yang dikatakan oleh Antonio Guterres mengatakan bahawa kita mahu mengurangkan pembebasan rumah hijau, iaitu mengurangkan kebergantungan tenaga berkaitan dengan fosil, berkaitan dengan arang batu, tetapi berkaitan dengan renewable energy, bahan-bahan bakar yang boleh diperbaharui amat perlahan. Teknologinya amat mahal. Teknologinya tidak dapat dilakukan ke semua tempat, apatah lagi negara-negara membangun, negara-negara miskin tidak mampu membiayai perubahan tenaga diperbaharui ini. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Pelbagai persidangan sudah dilakukan, pelbagai komitmen sudah diberikan, tetapi dunia seolah-olah berada di landasan yang tepat ataupun landasan untuk lebih panas berbanding sasaran 1.5 darjah Celsius yang kita sasarkan untuk dikekalkan. Satu penceritaan yang baik, Tuan Haji ya. Ya betul lah, 1.5 itu sangat penting. Angka 1.5 itu sangat penting di mana
pemanasan global itu perlu dihadkan. Jika tidak, maka impaknya kepada tamadun manusia, kepada manusia, alam sekitar akan menjadi lebih teruk daripada yang kita rasai daripada sekarang. Persoalannya sekarang, adakah dunia bersedia atau tidak? Laporan yang dikeluarkan oleh IPCC, laporan ketiga ini menunjukkan bahawa dunia tidak berada pada kedudukan yang baik. Tetapi data-data saintifik menunjukkan bahawa kita masih mempunyai ruang ataupun peluang untuk melakukan ini. Pada ketika ini, ataupun berdasarkan pada data 2019, pembebasan gas rumah hijau tahunan adalah sekitar 59 gigaton CO2 equivalent. Dan kalau mengikut laporan IPCC, laporan ini, sekitar 40 hingga 50% kadar ini perlu diturunkan dan dicapai pada tahun 2030, sekitar 2030, which is sebenarnya kurang daripada 10 tahun daripada sekarang ya. Jadi persoalannya bagaimana ini boleh dicapai ya. Sekiranya dunia mencapai net zero emission sebelum ataupun sekitar 2050, peluang untuk kita mengekang pemanasan global itu di bawah 1.5 cukup cerah. Tetapi jika kita gagal dan hanya boleh mengekang ataupun mengekalkan mencapai net zero emission itu pada sekitar 2070, berkemungkinan kita tidak berjaya pada tahap 1.5 tetapi berjaya pada tahap 2 darjah, dan itu mungkin lebih baik daripada 3 darjah ataupun 4 darjah. Tetapi persoalannya bagaimana kita bergerak kepada keadaan di mana sekarang ini we are not on track. Kalau mengikut laporan IPCC, we are not on track. Bagaimana kita mengurangkan 15 sampai sekitar 40-50% begitu dengan masa yang begitu suntuk ya. Jadi kalau mengikut laporan IPCC ini, tadi Tuan Haji ada menyebut bahawa penggunaan tenaga misalkan ya, harus kita berpindah kepada tenaga keterbaharuan. Tetapi apa yang disebut tadi itu dari segi kosnya begitu tinggi dan sebagainya. Tapi mengikut laporan ini, Tuan Haji ya, kos untuk melaksanakan tenaga kebaharuan dari segi solarnya, dari segi wind ataupun angin ataupun teknologi bateri, kosnya kalau dibandingkan dengan 5 tahun lepas ataupun 5-6 tahun lepas semasa laporan IPCC ke-5 dikeluarkan, pada ketika ini kos itu begitu boleh dikatakan rendah, murah, dan disebut dalam laporan itu ada keadaan di mana lebih murah daripada fossil fuel ya. Ya. Jadi laporan IPCC menyatakan bahawa inilah ketikanya untuk dunia bergerak ke arah itu, terutama dalam sektor tenaga ya, di mana berpindah kepada tenaga yang berunsurkan tenaga keterbaharuan ini, dan cuba mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ke tahap di mana kita boleh mengekang. Tetapi itu dari segi apa yang dilaporkan, pelaksanaan secara skala besar ini, Tuan Haji, memerlukan political will, memerlukan keadaan yang sesuai. Tadi disebut negara-negara miskin mungkin tidak mampu untuk melakukan ke arah itu. Jadi memerlukan mungkin aspek financing dan sebagainya, dan cara sekalipun lah supaya benda ni boleh dilaksanakan secara skala besar. Tapi dari segi teknologinya, dari segi kosnya, boleh dilakukan
kos yang mungkin kompetitif, murah, boleh dilaksanakan, dan bukan hanya dari segi sektor tenaga, tapi sektor-sektor lain yang bergantung kepada tenaga ini akan mendapat faedah, dan dengan begitu mungkin kita boleh bergerak kepada ekonomi yang bersifat rendah karbon ataupun tanpa karbon mungkin sebelum 2050 ya. Jadi kesimpulannya di situ, laporan IPCC menyatakan bahawa dunia sekarang berada pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan tenaga keterbaruan ini pada skala besar, tetapi memerlukan political will. Dan ini yang mungkin masalahnya yang disebut oleh Setiausaha Agong PBB itu menyatakan bahawa dunia mungkin kurang political will ini, kehendak politik ini, Tuan Haji. Prof, di mana kedudukan Malaysia? Apakah komitmen kita berkaitan dengan pelepasan rumah hijau yang kita sasarkan 2050 itu, dan apakah polisi-polisi yang kita sedia ada sekarang memadai, dan adakah kita berada di landasan yang tepat, iaitu political will ataupun kehendak politik kita berada di landasan yang tepat? Kalau Prof perhatikan di parlimen kita, polisi kita, bajet kita dan impak yang kita lihat sekarang, kos apabila pasca banjir berbilion ringgit untuk mengatasi hakisan pantai di seluruh negara memakan kos yang amat tinggi. Tetapi adakah kita berada di landasan yang tepat, Malaysia? Mungkin saya bukanlah orang yang paling layak untuk menjawab persoalan begitu ya, Tuan Haji. Mungkin pegawai-pegawai daripada Kementerian Alam Sekitar mungkin lebih mampu untuk menjawab soalan begitu dengan begitu tepat dan sebagainya. Tapi yang saya faham bahawa Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara kecil membangun, dan dari segi total emission dan daripada jumlah pembebasan gas rumah hijau ni, kita sebenarnya berada pada jumlah yang amat kecil, kurang daripada 1% ya. Tetapi kalau kita pertimbangkan puratakan mengikut bilangan penduduk kita, ataupun ini dipanggil sebagai emission per kapita ya. Ya. Kita among antara negara yang tertinggi, terutama di rantau Asia Tenggara ini. Jadi walaupun sedikit itu kerana kita kurang penduduk berbanding negara China kecil, misalkan. Populasi kecil. Kita negara kecil, tapi purata individu itu per kapita itu tinggi. Kita amang yang tertinggi, dan itu meningkat sekian saban tahun ya. Jadi saya rasa kita perlu memberi perhatian kepada dua-dua ini. Satu mitigasi, satu lagi adaptasi ini. Kerana kita mempunyai moral obligation bersama dengan negara lain di dunia, seluruh dunia, untuk memastikan gas-gas rumah hijau ini turun ke tahap di mana pemanasan global itu boleh dikekang 1.5. Dan apa yang saya fahamkan bahawa Malaysia telah pun pledge penurunan 45% GHG, greenhouse gases punya pembebasan ini di semua sektor pada 2030, dan ini 10% lebih tinggi daripada apa yang kita sasarkan semasa COP15 dulu ya. Semasa COP26 di Glasgow itu kita pledge sebanyak 45% pembebasan penurunan ya. Dan saya difahamkan juga Malaysia berharap akan dapat bergerak ke arah net zero emission pada 2050, dan ini kompatibel dengan apa yang disebut oleh IPCC untuk kita mencapai sasaran pemanasan global itu boleh dibatasi pada arah 1.5 darjah Celsius. Tapi selain daripada itu, seperti yang saya sebut tadi, plan mitigasi, plan adaptasi itu penting kerana perubahan iklim bersifat global. Kita saban hari kita impak banjir itu di sana sini, dan tempat yang kalau sebelum ini kita hanya dapat banjir kilat, tapi kita dapat banjir yang begitu teruk sekali.
Kalau sebelum ini misalkan di Kelantan, di Terengganu, banjirnya dalam bulan Disember, Januari. Tapi tahun ini misalkan even bulan Mac pun kita dapat banjir begitu teruk. Jadi perkara-perkara beginilah yang saya katakan bahawa walaupun kita total emission kita sedikit, tapi kita masih menerima impak yang begitu besar. Satu kali banjir yang besar begitu, mungkin berbilion kos kehilangan kerugian yang kita alami. Jadi plan kerajaan perlu memikirkan ini dan saya dipahamkan bahawa Kementerian Malaysia sedang dalam proses melaksanakan plan adaptasi kebangsaan dan kita harap bahawa dalam tahun-tahun yang datang apabila plan ini dilaksanakan dengan tambatan banjir dan sebagainya dilihat aspek banjir dan mungkin bencana-bencana iklim yang lain, kena runtuh dan sebagainya mungkin boleh dikurangkan ya Tuan Haji ya. Okay. Terima kasih Prof. Banyak perkara yang saya nak tanyakan lagi tapi masa tidak mengizinkan tentang isu mitigasi dan adaptasi. Bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan dengan pemain-pemain pemegang taruh berkolaborasi dapat mengurangkan kos yang terlampau tinggi jika nak kita harapkan pada pihak kerajaan. Itu kita belum bercerita tentang sosio-ekonomi berkaitan dengan keselamatan makanan, tentang punca pendapatan kerana semua berkaitan dengan perubahan iklim. Mungkin satu ketika satu kawasan itu subur, sekarang dah tak subur. Tapi bagaimana orang kampung nak dapatkan pendapatan bulanan dan juga harian mereka? Kita perlu ada pelan mitigasi tentang itu. Tetapi mungkin pada masa yang lain, Prof. Itu saja saya bersama dengan Profesor Dr. Fredlin Tangang, pakar klimatologi, pengurusi Jabatan Sains Bumi dan juga Alam Sekitar, Fakulti Sains dan juga Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita bercerita tentang laporan IPCC terkini iaitu laporan terakhir berkaitan dengan isu perubahan cuaca global yang berlaku pada ketika ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.